Okay, insyaAllah kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, okay. Okay, so hari ni kita akan sambung kita punya topik yang sebelum ni. Sebelum Ustazah mulakan pembelajaran kita pada hari ni, biasalah Ustazah akan ulang balik peraturan untuk kelas online kita. Okay, yang pertama sekali Ustazah nak awak bercakap waktu Ustazah bercakap. Okay, yang kedua, hanya jawab bila Ustazah tanya sahaja. Okay. Yang ketiga, jangan mesej dekat chat perkara yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Yang keempat, jangan conteng skrin. Okay. Saya tahu dah tahun 6 ni bagus-bagus budaknya. So jenis yang awak semua jenis yang dengan kata kan, betul tak? Okay, Yang kelima, Ustazah nak minta awak semua buka video dan unmute. Kalau Ustazah boleh buka video, kenapa awak tak boleh buka video? Okay. Awak duduk kat rumah, boleh je capai tudung. Kalau tak pakai tudung, boleh je capai tudung. Nak buat macam Jasmine nak buat macam Jasmine pun tak apa. Tutup sikit, bagi nampak separuh pun tak apa. Okay, nak belajar. Okay, kalau awak tak buka video itu bermakna awak tak ada dalam kelas ni. Okay, Ustazah nanti akan ambil kehadiran juga. Kalau Ustazah screenshot, kan awak pernah tengok tak rakaman kelas online? Kalau awak tak buka video, tak keluar nama awak dalam rakaman online tu kan? Dalam YouTube tu. Kalau awak pernah buka lah. Siapa yang tak buka muka tu tak ada muka awak dekat situ. Asyif, Haris, Syahira, Hasina, Amar Mirza, Arif, Hakimi. Ada tak kat situ? Awak mute pula tu. Lagilah Ustazah tak tahu awak ada kat situ ke tak. Tolong unmute. Ada. Boleh pun buka video tu. Okay, buka dulu. Okay, siapa yang dah ada tengok kita punya nota dekat nota matematik dekat Google Classroom? Siapa yang dah tengok? Tak tengok lagi? Belum. Tak tengok lagi? Okay, siapa yang tahu tajuk apa yang kita nak belajar hari ni? Awak stres ke? Dah lewat untuk kelas? Stres Stres ke? Ustazah Nisa. Hai, janganlah stres-stres, belajarlah betul-betul. Senyum terus tengok Ustazah Nisa Okay, tak apa, kita nak, kalau boleh kita nak belajar dengan tenang dan aman je hari ni, okay? Jangan stres pula kalau kena buka video, okay? Okay, tak apa, untuk awal je Ustazah nak tengok muka awak, sekejap lagi bila dah start, tak apa je tutup. Tapi jangan unmute, okay? Bukan, jangan mute. Okay, unmute. Okay, so Ustazah akan share screen. Okay, nampak tak? Nampak. Nampak Okay, insyaAllah pada hari ni kita akan masuk topik pengurusan data. Okay, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah Ustazah harap di akhir pembelajaran ni awak dapat mentafsir data dari piktograf, carta palang dan carta pie. Yang kedua, murid boleh menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod, median, mean dan julat.
Okay, ini awak dah belajar daripada tahun 5. Okay. Dan yang ketiga, murid boleh menyelesaikan masalah harian yang melibatkan piktograf. Okay, carta palang dan carta pai bagi sekumpulan data. Okay. Okay, apa dia mentafsir data ni? Okay, mentafsir data ni ialah memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada maklumat yang dikumpulkan daripada jadual, rajah, piktograf atau carta. Okey? Okey, setakat ni jelas tak suara Ustazah? Jelas. Okay, jelas Okey, saya kongsi Okey, jadi apa dia langkah-langkah mentafsir data ni? Okey, awak tahu tak data tu apa dia? Data tu ni, contoh ni. Ini adalah piktograf. Okey, ini piktograf. Ini pula carta palang. Yang ini pula carta pai. Okey. Jadi kat sini adalah langkah-langkah untuk mentafsir data. Okey, yang pertama sekali, kenal pasti tajuk data dalam piktograf, carta palang atau carta pai. Kenal pasti dulu tajuk data tu. Yang kedua, kenal pasti jenis-jenis bahan dalam data tu. Okey, contoh macam ni kan. Ini apa? Ada nama Mirza pula kat sini. Haikal pun ada. Okey. Ini adalah bahan-bahan dia lah. Ada nama murid, ada bilangan buku cerita. Maksudnya ia berkaitan dengan bilangan buku cerita beberapa orang murid. Okey, yang ketiga, tentukan nilai perwakilan petunjuk bagi piktograf. Okay, nilai perwakilan ni apa dia? Ini nilai perwakilan ni. Kat sini kan ada dia bagi beberapa ikon kan? Okey. Ikon ni menunjukkan mewakili 2 buah buku cerita. Itu adalah nilai perwakilan petunjuk bagi piktograf tersebut. Okey, yang keempat, last kali kita buat kesimpulan. Okey. Faham ke setakat ni? Jelas tak setakat ni? Okay, jelas Kalau ada yang dia dah bagi tahu cepat-cepat tau. Ustaz tak nak Ustazah syok sendiri je bercerita buat penerangan kat depan ni. Okey? Okey. Ini adalah contoh kita nak tafsirkan data ni. Ini apa dia Ustazah bagi tahu tadi? Apa dia? Ada 3 jenis tadi. Piktograf, carta palang dan carta pai. Ini apa dia? Ini apa dia? Awak ada tak ni? Piktograf. Dah ada pun kat sini. Piktograf di bawah. Awak ada tak ni? Haikal ada Haikal. Haikal pula. Hakim ada Hakim. Adam Haikal ada kan? Hakim ada? Ada. Adam ada Adam? Ada. Tak ada? Tak ada ke ada? Okay, Ustazah tak nak awak buka Zoom ni sambil main game tau. Tolong unmute balik Saya tak marah awak main game, tapi jangan main game waktu belajar tau. Kalau awak tak respon bila Ustazah tanya tu, Ustazah akan rasa pelik. Okey, ini adalah piktograf yang menunjukkan bilangan buku cerita yang dibaca oleh 4 orang murid tahun 6 dalam bulan Mac. Okey. Okey, ini ada 4 orang murid. Mirza, Daniel, Haikal dan Azmi. Buka kuat-kuat dia sana. Okey, jadi ini adalah bilangan buku cerita dia. Okey, first kali kita kena tengok petunjuk dia. Okey, petunjuk ni satu ikon buku ni mewakili 2 buah buku cerita. Maksudnya kat sini Mirza ni baca berapa banyak buku cerita? Macam mana nak tahu? 10. Macam mana dapat 10? Darab dengan 5 betul tak? Okey. Darab dengan 5. Dia 5 buku. Jadi 5 darabkan dengan 2 dapat 10. Maksudnya Mirza baca 10 buku cerita. Okay, dan Daniel baca 4 buku cerita. Haikal baca 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 buku cerita. Dan Azmil baca 6 buku cerita. Okey, dapat tak setakat ni?
Okey, bila kita dah dapat ni, Ustazah sarankan awak tulis bilangan dia kat sini. Sini 10, sini 4, sini 14, sini 6. Sini 6, okey? Okey, murid. Okey, jadi kita nak tafsir data ni. Yang pertama sekali, tips untuk mentafsir data. Kita tengok siapa yang paling banyak yang membaca buku cerita. Okey, kat sini siapa yang paling banyak baca buku cerita? Haikal. Okey, bagus Haikal. Yang kedua kita tengok pula yang paling kurang membaca. Siapa? Daniel. Okey, Daniel. Okey, yang ketiga, kita tengok pula. Bila kita tengok je lah, letak je apa-apa. Okey, kat sini dia ambil bilangan buku yang dibaca oleh Azmil ialah 6 buah buku. Betul? Jadi jumlah buku ini contoh tafsiran data tau. Dalam soalan awak nanti dia akan minta. Siapa yang paling banyak baca, siapa yang paling kurang baca, berapa beza antara Haikal dengan Azmi. Kalau beza maksud dia apa? Kena buat apa? Tolak. Ya. Okey, jadi yang ni dia bagi lagi satu contoh untuk tafsiran data. Jumlah buku yang dibaca oleh semua murid tu. Jadi kalau jumlah semua ni maksudnya kena kira lah berapa semua ikon ni. 5, 6, 7, 8. Kira semua jadi semua sekali adalah 17. Okay, 17 darab dengan 2 dapat 34 buah buku cerita. Okay, yang terakhir sekali dia tanya beza buku cerita yang dibaca oleh Mirza dan Daniel. Okay, jadi kita tolakkan antara Mirza dengan Daniel lah. Mirza ada 10. Daniel ada 4. Okay, jadi tolak dapat 6 buah buku. Kira je kan? Okay, ini adalah piktograf. Okay, ini contoh untuk carta palang. Okay, semua nampak ke carta palang ni? Nampak. Nampak jelas Okay, carta palang ni menunjukkan bilangan telur ayam ni, bilangan telur ayam yang telah dijual oleh Encik Haslan dalam 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Okay. Ada 4 hari. Okay. Jadi dekat sini adalah dia tunjuk data untuk bilangan telur tu. Okay. Okay, tafsiran pada data ni. Okay, kita buat Yang first kali tadi Ustazah kata apa? Bilangan kita cari yang Ustaz Haji ni. Kita cari bilangan telur yang kita cari yang paling banyak. Yang kedua kita cari yang paling kurang. Yang ketiga kita boleh cari jumlah ataupun yang keempat kita boleh cari beza dia. Okey. Jadi dalam contoh ni dia tunjuk berapa bilangan telur ayam paling banyak dijual? Hari Selasa. Okey, hari Selasa berapa? Ni tak ada ni, tak nampak ni. Nampak. Nampak kalau tak nampak awak boleh teka ni. Ni 10, ni 20, 40, ni 40 kan? 90. 80, 20, 40, 60, 80, 90. 90. Ni 100 atas sekali. Nampak tak? 100 kan? Okey, hari Isnin ni berapa? 60. Okey, bagus. Hari Selasa tadi 90. Hari Rabu berapa? Hari Rabu 50. Okey, bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Hari Khamis berapa? 10. 30. 30. Okey, bagus. Okey, jadi yang seterusnya beza jualan antara hari Isnin dengan hari Rabu. Jadi kita tengok hari Isnin dengan hari Rabu je. Hari Isnin tadi 60 dan hari Rabu pula 50. Okey, so nak cari beza dia 60 tolakkan dengan 50. Okey, bagus. Ni senang je. Okey, seterusnya kita tengok pula carta pai. Ini adalah carta pai. Kenapa kita sebut ni sebagai carta pai? Bentuknya macam pai. Ya, sebab bentuk dia macam pai. Bagus awak ni. Saya tak bagi tahu ke tak apa. Okey, carta pai di bawah menunjukkan ahli unit beruniform BAK panggil. Kenapa ada salah ke? Jangan mesej dalam chat Semua tolong fokus, okey? Haris lah. Okey dah. Okey, jumlah murid yang menyertai unit beruniform ni 200. Okey, awak kena fokus yang ni sebab ini adalah peratus. Okey? Yang ni awak kena ada banyak pengiraan sikit. Okey?
Jadi total murid di sini adalah 200 orang. Okay. Okay, sorry. Okay, jadi semua tolong fokus yang ni sebab ada penyeraan. Okay, jadi semua ni ada 200 orang tapi dibahagikan kepada peratus. Okay, apa dia maksud TKRS ni? Siapa tahu TKRS ni apa? Tak tahu. Saya tahu tapi saya lupa. Biasa Ustazah dulu guna KRS, Ustazah tak guna TKRS. KRS ni kelab remaja sekolah. Betul lah. Betul tak? Pernah dengar kan? T tu. T tu apa? T tu apa? T tu apa? T. Ustazah tukarlah. Ini KRS tau. Ni Ustazah ambil contoh. Okay? Okay, ni KRS ni dia ada 25%. Maksudnya 25% daripada 200 orang ni adalah yang menyertai TKRS. Yes, yang menyertai TKRS. Okay? Lepas tu kita nak tafsir data ni. Yang first sekali saya kata apa? Tengok yang paling banyak. Okay, unit uniform apa yang paling banyak sekali ahli dia? PPIM. PPIM ni apa? Persatuan apa? Puteri Islam Malaysia. Betul. Persatuan Puteri Islam Malaysia. Awak pernah dengar tak Puteri Islam? Pernah? Pernah dengar kan? Tak. Okay, tak pernah dengar? Jasmine ni yang kata pernah dengar tu. Sebab ni biasa dekat sekolah kebangsaan. Yang ni kebanyakannya ada kat sekolah kebangsaan kita. Kita panggil apa tu? Kita punya koko panggil apa? Kaedah amal. Kaedah amal kan? Kaedah amal tu macam pengakap lah. Lain. Ustazah dulu sekolah kebangsaan juga. Ustazah tak masuk seriti sebab tak ada lagi seriti dulu. Seribas pun tak ada. Okay, so tengok yang ni pula. Yang mana yang paling sedikit? Ni. TKRS ni adalah ahli yang paling sedikit. Okay, andai kata dalam soalan tu dia minta bilangan ahli pengakap. Macam mana nak cari bilangan ahli pengakap ni? Kita ambil peratus dia, darabkan dengan 100. 200. Darab dengan 200 orang. Ini awak dah belajar dah sebelum ni. Sebab peratus dah ada kan? Kalau kita nak cari bilangan, kita kena ambil peratus darab dengan jumlah, betul tak? Ingat tak saya kata? Cari bilangan, ambil peratus darabkan dengan jumlah semua sekali. Dan awak akan dapat bilangan untuk peratus tersebut. Okay, jadi untuk pengakap ni, peratus dia adalah 30. Jadi 30 per 100 darab dengan 200 orang. Jadi dapat 60 orang. Okay, faham tak setakat ni? Faham. Okay, jadi yang kedua dia minta bilangan ahli PPIM. Okay, PPIM ni ada 45%. Jadi nak cari dia, ambil peratus dia, darabkan dengan bilangan dengan jumlah semua orang. Okay, jadi jawapan ni ialah 90 orang. Okay, kita terus kepada next slide. Okay, ini adalah mode, median, mean dan julek. Okay, mode ni awak pernah belajar tahun 5 betul tak? Betul. Betul kan? Betul. Okay, ni dah belajar dah. Jangan ada yang kata tak pernah dengar lah apa benda julek ni, apa benda median ni. Sebab awak dah pernah belajar. Okay, tahun 6 ni kita cuma advance sikit je soalan dia. Okay, mode ni apa dia? Mode ni adalah nombor yang paling besar atau nombor yang betul paling kerap. Maksudnya paling kerap ni apa dia? Muncul paling banyak sekali. Selalu muncul. Okay, bagus. Okay, yang kedua, median. Median ni ialah nilai data di tengah suatu kumpulan data yang disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Okay, yang ketiga, mean. Mean ni dikenali sebagai purata. Okay, dalam bahasa Inggeris mean, M-E-A-N, mean. Okay,
dengan membahagikan jumlah semua nilai dalam satu set data tu dengan bilangan data. Tak apa nanti saya akan tunjuk satu-satu sebab saya takut awak lupa yang tahun 5 punya tu. Saya akan terangkan kejap lagi. Okey, yang terakhir sekali ialah julat. Perbezaan di antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Okey, perbezaan tu maksud dia apa? Kena buat apa? Tolak. Yes. Tolak nombor yang besar dengan nombor kecil. Ya, julat tu nilai maksimum tolakkan dengan nilai minimum. Okey, ni contoh yang pertama. Sekejap. Sebelum Ustazah sambung, awak okey ke setakat ni? Jangan nak tengok muka semua orang. Okey ke setakat ni? Okey. Okey. Masalah tak? Tak. Kalau tak faham, tolong bagi tahu tau. Jangan senyap je, okey? Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah contoh untuk kita cari mod, median, julat dan min. Okey. Berikut merupakan jadual sekumpulan 15 orang murid yang menerima kasut sekolah sajaan PIBG. Okey, dekat sini dia dah bagi terus jadual. Okey. Kat sini tunjuk saiz kasut 3, 4, 5 dan 6. Okey, bilangan murid yang mempunyai saiz kasut 3 ada 4 orang. Saiz kasut 4 ada 6 orang. Saiz kasut 5 ada 3 orang dan saiz kasut 6 ada 2 orang. Okey, first kali dia minta cari mod. Mod ni apa tadi? Nombor yang paling selalu. kerap atau nombor yang muncul paling kerap. Okey, awak tengok sini. Yang mana nombor dekat, awak bukan tengok dekat atas ni tau, awak bukan tengok dekat sini tau, jenis dia tau, awak kena tengok bilangan dia. Kat sini bilangan apa yang paling besar? 6. Ya, bilangan 6 yang paling besar, jadi mod dia ialah saiz 4. Awak jangan tulis 6 pula. Okey, ini kekerapan dia. Tapi mod dia ialah jenis dia ni, 4 ni. Okey, faham tak? Faham tak? Faham tak? Faham sikit. Oh, faham. Tak faham sangat. Okey, ni Tak tak apa. Ini adalah jenis dia. Nampak tak? Ini jenis dia, kasut saiz 3, 4, 5, 6. Ini bukan bilangan tau. Ini jenis kasut, jenis saiz kasut. Okey? Jadi ini kita nak tengok kekerapan. Bilangan murid ni adalah kekerapan. Kekerapan ni lah kayu ukur untuk kita tengok mod, julat dia dan juga median dan min. Okey? Jadi kita tengok kat sini. Dekat dalam kekerapan ni, bilangan ni, yang mana yang paling besar? 4 ke 6 ke 3 ke 2? 6. 6. Sebab tu lah kita pilih mod 4 ni. Sebab ini jenis 6 ni untuk jenis 4, betul tak? Ini bilangan murid dia. Jadi jenis dia ialah saiz 4. Jadi jawapan dia ialah mod saiz mod, jawapan mod ni ialah saiz 4. Okey. Kita bukan tulis 6 tu tau. Kita kena tulis jenis dia ni. Okey, yang kedua, okey, julat. Julat ni nilai maksimum tolakkan dengan nilai minimum. Okey, apa dia nilai maksimum dekat dalam? 6. 6 betul tak? Okey. 6. Nilai minimum dia berapa? 3. 3. Ni 3 yang ni. Okay, jadi nilai maksimum tolakkan dengan nilai minimum dapat? 3. Dapat 3. Okey, dapat 3. 3. 2 ke Ustazah paling kecil? Dua. 2 lah. 2 paling kecil. Dua. 2. Ustazah, tak dengar. Kenapa, Ustazah? Buka mic. Ustazah, Kenapa buka mic. Ustazah mute? Ustazah? Nah ni. Murah? Sabar gaduh tu. Dua lah, sabar gaduh. Ustazah. Ustazah buka mic. Buka mic. Ya, lain Ustazah. Ya. Lain Ustazah. Ustazah, bukan nombor ni ke?
Ya. Jalan Ustazah slow. Tania. Ustazah, bukan nombor 2 ke Ustazah? Bukan 3. Ni kejap. Ini julet saiz kasut tau. Okay, Ustazah betulkan sikit je Takut awak keliru. Ini adalah julet saiz kasut. Saiz kasut. Bila dia nak julet saiz kasut, awak ambil yang saiz kasut ni. Julet dia. Ni ambil saiz kasut, bukan julet bilangan murid tau. Dia minta julet saiz kasut. Sebab tu Ustazah ambil bilangan paling tinggi 6 tolakkan dengan 3. Okay, jadi jawapan dia ialah 3. Ni kalau ada buku teks dekat awak sekarang, contoh yang sama dengan muka surat 173. Siapa ada buku teks kat dia sekarang? Tak ada. Dah bawa balik rumah kan buku teks kan? Saya tak. Dah bawa balik kan? Tahun 6 ramai yang tinggal buku kat sekolah. Tahun 6 yang paling ramai sekali tinggal buku kat sekolah. Saya. Okey, kalau awak rujuk buku awak pun, dekat sini ini adalah contoh dekat dalam buku teks awak, muka surat 173. Okey? Okey, ini julet. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Boleh? Okey, yang ketiga median. Okey, ada 15 data. 15 ni mana Ustazah dapat? Mana Ustazah dapat 15 data ni? 15 data ni Ustazah dapat bila Ustazah susun semua ni, semua bilangan murid ni dengan saiz kasut ni. Contoh tengok macam mana dia buat. Okey, saiz 3, tengok betul-betul saiz 3 ada 4 orang, betul tak? Tengok skrin ni. Okey, jadi Ustazah susun saiz 3 ni 4 orang. 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 orang kan? Okey, nampak tak? Ada 4 kan kat sini, 3. Okay, lepas tu tengok pula saiz 4. Saiz 4 ni bilangan murid dia ada 6. Jadi kita buat 6 kali 4 tu. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nampak tak? Okay, lepas tu kita buat pula saiz 5. Saiz 5 ni ada 3 orang. Okay, letak 3 kali. 1, 2 dan 3. Sebab ada 3 orang. Okay. Yang last sekali saiz 6 ada berapa orang? 4. Saiz 6 ada berapa orang? 2. Saiz 6 ada 2 orang. Okay, so letaklah 2 kali. 1, 2. Lepas tu macam mana kita nak tengok nilai yang tengah-tengah? Median tu adalah nilai yang tengah-tengah. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Potong sini 1 atau kira je. Ini semua ada 15 kan? Jadi yang tengah-tengah lah, yang tengah-tengah mestilah yang Ganjil. ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Alah, silap lah Ustazah bulat. Okay, sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ni patutnya Okay, yang ni. Betul tak? Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia mesti sama kiri kanan. Kiri dia pula 1, 2, Sama. 4, 5, 6, 7. Jadi jawapan dia ialah 4. 4. Ya, jawapan dia ialah 4. Adi, senyap sikit. Okey, kita kira min pula Okey, macam mana nak kira min ni? Min ni awak perlu darabkan bilangan murid dengan saiz dia. Kasut. Yes. Darabkan bilangan murid dengan saiz kasut dia dan tambah semuanya. Betul tengok ni. Tengok maaf Ustazah 4 darabkan dengan 3 tambah dengan 6 darabkan dengan 4 tambah dengan 3 darab dengan tambah dengan 2 darab 6. Okey, bagus. Tambahkan semua, bahagikan dengan yang bawah ni bilangan ni je, bilangan murid ni je. Bahagikan dengan 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Macam tu. Okey, boleh faham tak? Boleh ikut tak? Pelik Ustazah. Tak faham. Pelik. Tak faham. Tak faham? Siapa tak faham tu? Saya. Faham Apa nama? sikit je. Akil Ya, Firas. Sama je. Akil, Firas, Jami. Hasina faham tak?
Keliru. Keliru. Okay, awak tengok mouse Ustazah. Awak nampak tak mouse Ustazah ni? Nampak. Tak. Tak. Ada. Nampak apa? Nampak? Kejap ya, kejap. Nampak. Hello. Okay, nampak tak Ustazah punya mouse ni? Nampak. Nampak. Oh, nampak. Ni nampak tak? Nampak. Kejap Ustazah conteng lah kejap. Okay, awak tengok ni. Okay, macam mana kita nak kira ni? Okay, first sekali. Okay, 4 ni. Siapa yang bising tu? Macam suara Okay, adik Siapa yang hari. gaduh? Macam suara adik hari je. okay, tak apa dengar ni. Okay, tengok ni. Alah, Adik dia kot. Baik, Muiz. Aku tengah belajar ni. Nabil ke? Muiz. Okay, dah Nabil. Nabil eh? Dah ke Nabil? Ya, apa ni? Okay. Tak, Ustazah dengar bunyi bising kat belakang tu. Oh, dia jerit bergaduh. Cakap dengan dia tolong diam sikit. Ustazah bawa tengah kelas ni. Okay, awak tengok ni. Ustazah highlightkan. Okay, bilangan murid ni kita nak cari min. Cari min, kita tengok bawah dia tau. Bawah dia. Okay, untuk yang atas ni, pecahan yang atas ni 4 darabkan dengan 3. Allah. 4 darabkan dengan 3 tambahkan dengan, nampak ni? Nampak tak ni? Bawah atas bawah. Nampak bawah ni 6. Saya nak tunjuk mana dapat ni. Formula ni dapat daripada mana saya nak tunjuk. Okay, lepas tu 6 darabkan dengan 4 tambahkan 3 darabkan dengan 5 tambahkan 2 darabkan dengan 6. Okey, lepas tu ini yang atas Allah. Mana? Ini yang atas je tau. Ini untuk pecahan yang atas. Yang bawah dia pula 4, ambil yang bawah ni ambil bilangan je. Okey, yang bawah ni ambil bilangan je. Bilangan petak ke apa? Bilangan apa? Bilangan murid ni. 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Yang atas ni je kita ambil dua data ni. Kita ambil dua nilai dekat data ni. Nampak tak? Kau nampak tak ni? Ni kan? 4 darab 3 ni kita ambil daripada sini. 4 darabkan dengan 3 ni. Nampak tak? 6 darab 4 kita ambil daripada sini. Lepas tu yang ini adalah yang mana? Yang bawah ni. 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2 ni yang ni bawah ni. 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Ini formula dia. Awak perlu ambil je yang ni, yang bawah ni letak dekat bilangan murid ni, letak dekat bawah ni. Pecahan yang bawah. Lepas tu tambahkan. Lepas tu bahagikan, dia dah dapat semua ni sekali. 12 tambah 24. Ni kan, ni awak kira lah. Ni saya tak perlu tunjuk kau. 4 darab 3 12. 6 darab 4 24. 3 darab 5 15. 2 darab 6 12. Okey. Tambahkan semua ni sama dengan tambahkan semua ni bahagikan dengan 15. Aku join. Sabar. Apa tu? Dan Nabil. jawapan dia je lah. Macam mana Ustazah dapat 4.2 ni? Ustazah kira lah. Bagi. Ini jawapan dia apa? 12 tambah 24 tambah 15 tambah 12. 63 per 15. Ini jawapan dia 63 per 15 tau. 63 per 15. Lepas tu nak dapat ni macam mana? 63 per 15 bahagi 63 bahagikan dengan 15 dan awak akan dapat 4/2. Okay.
Macam tu je. Itu formula dia. Okay? Okey. Okay. Faham. Okay, bagus. Okay, kita proceed pada contoh yang kedua. Ini contoh untuk carta palang. Okay, carta palang menunjukkan skor olahraga yang diperoleh 10 orang murid lelaki dan dalam kem sukan satu Malaysia. Okay, bila awak nampak carta palang ni, awak susah sikit nak tafsir data ni. Untuk awak cari mod, median dengan mean dan juga julai. Jadi, Ustazah sarankan awak tukar kepada jadual. Okay, untuk macam ni kan, nampak tak? Ini dia tukar, ini dalam jadual kan? Mudah awak nak kira. Kalau dalam carta palang ni susah sikit nak kira. So, awak kena tukarkan kepada jadual. Okay, jadi yang atas ni awak kena tulis yang bawah ni. Yang atas ni adalah skor. Okay, bawah ni adalah kekerapan. Kekerapan ni bilangan lah maksud dia. Okay, kekerapan ni maksud dia lebih kurang macam bilangan jugalah. Jadi untuk skor 4 ni, untuk skor 4, awak tulis kat sini. Ni kan skor 4 kan? Skor 4 ada berapa orang ni? Berapa orang ni? Satu. Seorang kan? Okay, jadi ni seorang. Okay, untuk skor 8 ada berapa orang ni, tengok sini? Skor 8 ni skor. Ada berapa? 16. Ada 16. 8. Ni skor 8, tengok ni. Ini skor 8. Dua. Skor 8 berapa? Dua. Bilangan dia 2. Tengok sini 2. Okay, ni jenis dia tau. Ni bukan dia punya bilangan tau. Ni jenis dia. Okay, untuk skor 12. Ada berapa orang? 3. Yes. Skor 12 ada 3 orang. Okay, tengok dekat sini. Sini bilangan dia. Ini jenis dia. Ini adalah bilangan. Okay, jadi skor 16 ada berapa orang? 2. Okay, bagus. Skor 20 ada? 2. Okay, ada 2 orang juga. Okay, so apa dia mod bagi data ni? Okay, kekerapan paling tinggi apa? Tengok. Ini yang Ustazah kita buat macam tadi. Macam ini, apa yang paling tinggi kat sini? Paling banyak. 6 betul tak? 6. Jadi jawapan kita mod dia ialah saiz 4. Kalau yang ni pula, paling tinggi dia apa? 3 betul tak? Betul. Jadi mod dia ialah skor 12. skor 12. Bukan kita jawab 3 ni tau. Sebab kita kena bagi jawapan dalam bentuk jenis dia, skor dia. Okay. Seterusnya julat pula. Okay, julat skor. Okay ni, awak jangan keliru bukan julat kekerapan tau, julat skor. Julat skor ialah nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Okay. 20 tolak Okay, bagus. 20 tolakkan dengan 4. 4 dan awak akan dapat jawapan dia 16. Okay. Mudah tak kalau awak dah buat jadual? Mudah. Mudah kan nak kira kalau ada jadual? Okay, jadi ini median pula. Okay, susun kekerapan skor dalam tertib menaik. Ingat kalau nak susun awak kena susun dalam tertib menaik. Okay? Okay, kita susun. Ni sama macam tadi. Okay, skor 4. Skor 4 kita kena tulis 4 lah. Ada berapa kali skor 4? Ada sekali je kan? Maksudnya ada seorang lah. Okay, so kita letak 1 je. Skor 8. Ada berapa orang? 2. Jadi kita letak 2 kali je kat sini. 8. Lepas tu skor 12. Ada 3 orang. So letak 3 kali. 12. 3 kali kan? Okay. Yang seterusnya skor 16. Ada 2 orang. Letak 2 kali juga. 16. Dan yang terakhir skor 20 pun 2 orang. Letak kali 20. Okay. Jadi awak kira berapa ni? Berapa jenis ni? Ada berapa jenis ni? Ada berapa bilangan ni? Kekerapan ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebenarnya awak tak perlu kira sebab dalam soalan dah bagi tahu. Sini nampak tak 10 orang murid? Nampak tak? Dia dah bagi tahu 10 orang murid. Awak tak payah dah susah-susah nak kira kat sini. Okay, Buat jadi soalan. kita nak ambil yang tengah-tengah. Tapi 10 kan dia tak ada tengah-tengah, betul tak? Tengok tangan Ustazah ni, 10 ada tengah-tengah tak 10? Tak ada. Ada kan? Jadi bila tak ada tengah-tengah, tengok kita nak ambil tengah-tengah ni. Antara yang ke-5 dengan yang ke-6.
Jadi nak dapat antara yang 5 dan ke-6 ni, I want to kena buat pray. apa? Cik nak tahu macam mana Ustaz tahu antara yang tengah-tengah yang ni? Sebab kiri kanan kena sama. Okay, kita tolak Okay, tolak 20, 4, 20, 8, 20, 16. Bukan 20, 12, 16, 12. Betul ke Ustaz sebut ni? Nampak tak macam soalan ni kan? Macam dalam ni Ustaz sebut ni 4, 8, 8, 12 ni dah 4 kan? 4. Tolak 4. Sebelah pun tolak 4. Belajar ke apa? Ni 16, 16, 20, 20. Jadi untuk tengah-tengah ni 12, 12. Jadi macam mana nak cari median dia? Bagi. Bagus. 12 tambah dengan 12 bahagi dengan 2. Sebab kat tengah-tengah dia ada 2. Jadi awak kena bahagikan 2 untuk dapatkan satu nilai sahaja. Jadi ni macam mana Ustazah dapat 12 ni? Sebab 12 tambah 12, 24 kan? Jadi 24 bahagi dengan 2 sama dengan 12. Okay. Okay, seterusnya min. Ni min yang tadi juga. Macam tadi juga. Okay, Azan. Okay, sementara tu awak boleh tengok dulu. Min ni, macam mana Ustazah dapat min, apa kaitan min dengan jadual ni. Macam soalan sebelum ni juga. Okay. Okay, macam mana cari min tadi? Mana Ustazah dapat min ni? Satu ni daripada mana? Satu ni daripada mana? Kekerapan. Yes, satu ni daripada kekerapan ni. Jadi nak cari min, 1 darab 4 tambah 2 darab 8 tambah 3 darab 12. okay, tambah lagi 2 darab 16. okay, bagus, tambah lagi 2 darab okay, 20. bagus, dah faham dah. Tahu Okay, dah kau. bagi dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Bahagikan dengan ni. Jumlah kekerapan ni. Okay. Jumlah kekerapan ni berapa sebenarnya? 10. Dah ada dalam jawapan ni dah pun. 10. Dalam jawapan. Dah ada dalam soalan dah ni. 10. Okay, jadi ini semua kita akan dapat kira-kira. So tak nak tunjuk lah sebab ini penyeraian macam biasa je. Okay. 11 kali lepas dah dapat, awak bahagi semua, awak akan dapat 12.8. Okay, ini pula carta pi. Ustazah kata tadi ada berapa jenis tadi? Ada berapa jenis tadi? 3 kan? Yang pertama apa? Piktograf. Yang kedua? Data palang. Data palang. Okay, bagus. Yang ketiga? Pi. Apple. Okay. Okay, Ustazah walaupun kelas awak sepatutnya dah habis tapi tadi sebab kita start lambat kan, sebab kita tunggu kawan-kawan awak. Habis pukul 5. Ustazah perlu terangkan juga yang ni sebab kejap lagi soalan quiz ada soalan ni. Soalan carta pi ni Okay, tengok betul-betul Okay, Rajah menunjukkan jisim bagi 20 orang murid. Ini kita nak cari min ni kita boleh terus ambil 20 orang je. Okay, jawab soalan yang berkaitan di bawah. Okay. Okay, soalan nak kekerapan bagi murid yang mempunyai berat 40 kilo, 45 kilo, 55 kilo dan 60 kilo. Maksudnya apa? Dia nak cari berapa bilangan murid yang ada berat macam ni, 40, 45 ni daripada sini. Nampak ni? Ni 40 kilo, ni 45 kilo, ni 55 kilo, ni 60 kilo. Jadi macam mana nak cari kekerapan? Okay, first kali 40 kilo ni ada tak peratus dia? Tak. Jadi macam mana nak cari peratus dia ni? Okay. Siapa yang tahu satu carta pi ni bersamaan dengan berapa peratus? Semua sekali ni. Azan nanti ada quiz ke? 100. Bagus, 100. Okay, ini semua adalah 100. Jadi kat sini semua dah ada kan? Kecuali 40 kilo ni je.
Macam mana nak cari 40 kilo punya peratus? Kita tolakkanlah. 100 semua ni tolak 40, tolak 30, tolak 10, awak akan dapat kat sini 20%. Ni jawapan yang Ustazah dah bagi ni. Jadi peratus untuk 40 kilo ialah 20%. Okay, jadi kekerapan dia awak ni lah benda yang sama lah. 45 kilo ada 40%. Apa yang tulis dekat chat ni? Ya, nanti ada quiz. Quiz ada soalan ni, Haris. So Ustazah kena terangkan juga. Lepas ni soalan terakhir. Lepas soalan last ni awak boleh terus jawab quiz. Okay Haris? Okay. Jadi macam mana nak cari bilangan dia ni? Ni Ustazah dah tunjuk tadi. Macam mana nak cari bilangan? Ambil peratus dia, darabkan dengan jumlah murid. Jumlah murid ada 20, betul tak? Betul. Okay, jadi nak cari dia, peratus darabkan dengan jumlah. Dapatlah bilangan. Okay, benda yang sama juga untuk peratus-peratus yang lain. Okay, 45 kilo ni 40% kan? Jawab, darabkan dengan 20, awak akan dapat 8 orang murid. Yang ni dapat 6 orang murid. Dan yang terakhir sekali 2 orang murid. Okay, kita terus kepada nilai maksimum. Macam mana nak cari nilai maksimum? Ya Allah. Okay. Okay, nilai maksimum. Okay, awak tengok ni. Alah, ni dah pula. Cik dah pula. Okay, tengok. Nilai maksimum kat sini ada berapa? Yang mana satu nilai maksimum dia? 60 kg. Okey, bagus. Nilai maksimum jenis ni adalah 60 kilo. Jumlah minimum dia berapa? 40 kilo. Jadi jawapan untuk nilai maksimum. Nilai maksimum dia 60 kilo. Nilai minimum dia ialah 40 kilo. Jadi kita boleh cari julat dia. Julat dia maksimum tolakkan dengan minimum. Jawapan dia ialah 2 kilo. Okay, kita cari pula mod dia. Okay, mod dia yang mana? Macam mana nak tengok mod ni? Tengoklah peratus yang paling besar sekali. Mana satu peratus yang paling besar? 60. Peratus. 40%. 40. Mestilah 40%. Paling besar antara 10, 20, 30 dengan 40. Mestilah 40 lagi besar, betul tak? Jadi jenis dia apa jenis dia? Jenis untuk 40% ni ialah 45 kilo. Okay, jadi dia ialah 45 kilo. Awak nampak susah tak nak cari ni? Susah nak nampak kan sebab awak tak buat jadual. Sebab tu digalakkan untuk buat jadual. Okay. Okay, jadi ini min dia. Min di sini. Makan. Okay, min GC ni. Makan. Okay. Okay, min. Okay, nak cari min. Okay, awak ambil kat sini. Ni sama juga macam awak buat dalam jadual tadi. Cuma yang ini kita tak ambil peratus tau. Kita ambil ni, kekerapan yang awak dah cari ni tadi. Yang kita dah cari tadi. Okay. Dengar tak? Dengar tak? Ada lagi tak orang ni? Kau usah cakap seorang-seorang ni. Dengar. Ya, ada Ustaz. Ibu Ayu, Ustaz tadi. Tak dengar dah. Sekali. Tak dengar Kan Tak, dia perlahan. Yalah Ustaz dah pakai earphone. Sebab tak ada line pun. Tak ada line ni. Tahu. Memanglah kita tak ada garisan. Pun. Tak ada line. Ataupun Suara jelas tak? Boleh lah, jelas sikit. Awak kena kuatkan suara Ustazah. Kuatkan suara. Kuatkan suara Ustazah pula. Kuatkan volume awak. Dah kuat dah. Dah. Okay. Okay, mana dapat ni? Mana dapat ni? Kita ambil jenis dia tadi. Ni kan 40 kilo kan? Kita ambil ni. Kecil tak besar. 40 kilo ni Kecil besar. darabkan dengan 4 orang.
Okey. 40 darab 4 tambah dengan 45 darab 8. Okey, kejap. Betul lah. 40 darab dengan 4. 45 darabkan dengan 8. 55 darabkan dengan 6. Dan last sekali tambah 60 darab dengan 2. Nampak ni? Itulah gunanya awak cari kekerapan yang mula-mula tadi. Untuk awak gunakan dalam min nanti. Dan bahagikan dengan 20. 20 ni adalah jumlah murid. Dah ada dalam soalan ni. Jumlah murid ni 20 orang murid. Okay, jadi awak kira ni semua. Yang ni min ni memang banyak kira sikit. Okay. Kira ni semua. Lepas tu bahagikan dengan 20. Awak akan dapat jawapan 48.5 kilo. Okay. Okay, ni awak dah belajar dari tahun 5 ni. Cikgu Ayu dah nak marah kan? Dia kata tahun 6 kalau tak tahu mod. Dah tak tahu. Apakah Tak, mengajar tu bawa. Cikgu Ayu ajar awak kan tahun lepas kan? Ni Okay, so itu sahaja. Okay, Ustazah buka juga ni untuk rujukan awak. Okay, kalau awak tak faham kejap lagi nak jawab quiz. Okay, semua boleh tengok cek. Semua tengok cek. aku tak dapat tanya. Okay, tengok cek. Ada apa kat cik? Ustazah bagi link ni. Ustazah bagi link. Oh, je. Ada pun. Sekejap. Ya. Sekejap. Mana Zoom dia? Sekejap nampak tak Ustazah buka apa ni? Kalau dah siap rumah kan? Kita tu. Apa ni kita tengok rumah. Okay. Boleh jawab. Dapat tak? Dapat. Okay, boleh jawab sekarang. Aku siap dulu. Jawab sekarang. Dapat, jom. Dapat. Okay, jawab sekarang Senang je ni. Dia ada dah dekat Ustazah punya slide. Nak tengok? Nak tengok. Ni. Ni soalan 1, 2, 3, 4 kan? Betul tak? Sekejap. Tak apa dah, awak boleh tengok ni Google Classroom pun ada nota ni. Ustazah dah bagi dah nota ni. Buat tambahan lah. Tak budak ni. Lama ni hantar. So boleh tengok kat sini siapa yang dah hantar, siapa yang belum hantar. Nampak tak? Boleh tengok tak? Boleh tengok tak? Boleh dengar, Boleh kan? Dapat bawah 16, gigit. Jangan bagi cerita dia aja ya. Ada senang pun. Tajuk dalam tahun 6 ni. Tajuk paling senang dalam tahun 6. Tak apa, ada kalkulator. Yang dia tak lepas tu dia jawab. Dia tanya lagi apa tu bin. Aku nak dengar. Kau bilang Saleh. Kau bilang Salih. Aku akan hancurkan. Tak. Tadi aku terima berat tu 95. Baru juga aku lah. Berapa? 47. 45. Rasa kalau perazanan kurus lah. Nak tamat lagi lah. Kau tadi pakai ni waktu kilo ni. Tak ada test. Perlu ke Ustazah buka nota tadi? Perlu.
Yang mana satu? Yang mana? Yang ni? Yang tadi Ini? 43 tu. Ni? Kita buka ini. Yang satu dua Bukan, tiga. yang mod. Yang mod. Mod lah ni. Mod lah ni. Tu tengok. Betul tak? Buat campur dengan sup. Bukan. Bawah lagi. Ni. Atas. Bukan, yang Tak siap lagi ni. Itu yang tu. Ha, cepat. Ha. Terlibat. Foto tu ada dua titik tu. Terlibat. Pintu purata nilai-nilai Lambat. Ya Jasmine. Kenapa Jasmine? tak tekan. Tekan. Lambat. Fokus ke lambat. Alamak. Dia dah video call lepas lah. Dia video call no. Laki orang tu. Apa? Okey tak? Mata itu mau. Ya. Benar. Kelas. Dia kelas. Tengok tangan dia sampai ke pergelangan tangan dia makan. Itu baru. Okey ke semua jawab. Dah mesti weh. Ni saya tunjuk Min tadi. Jadi yang lupa. Orang tu dia kata orang itu kan orang tu salah. Dia faham ah, dia cakap kita tanya mereka kat sini. Cawan tak berguna. Dia agak so mana 10 lain kat sini je. 10 di sini je. Belakang ni dah 2 dah. Dikesak je ikan. Ya Allah. Ikan. Boleh pun lagi. Sak ikan. Ayo, habis dulu. Kalau orang lain dah ketinggal makanan sikit kan. Dah ikan. Orang lain dah ketinggal makanan. Benda tu jatuh ikan hidup. Okey dah boleh jawab tak? Dah sampai nombor berapa? Cuba sebut masing-masing. Dah nombor berapa dah? 9. Dah 7 orang dah ni jawab. So tengok siapa yang dah jawab. Haris, Adam, Haikal, Akil, Jasmine, Aisyah, Akil. Akil sampai 2 Akil. AQL ni siapa? AQL. Akil juga kan? Tadi terpadam. Oh, okey. Ni okey. So Haris, Adam, Haikal, Akil, Jasmine dengan Aisyah dah boleh dah boleh leave meeting dah. Dah boleh keluar kelas dah. Okey, yang lain pun Ustazah nak awak teruskan menjawab. Dah habis jawab nanti boleh submit, okey? Okey, boleh. Okey, Ustazah awak nak tengok nota Nak tengok nota ke? Kalau nak tengok nota Ustazah hantar kat grup WhatsApp. Nak tak? Tak
Nak ke tak nak tu? Ustazah akan hantar, lepas Ustazah end meeting ni Ustazah akan hantar balik nota yang Ustazah guna untuk kelas tadi dekat group. Okay, awak boleh rujuk Allah mesti kan? Awak boleh rujuk okay? Okay, Ustazah end meeting dulu nanti awak submit je okay? Okay, Assalamualaikum. Dah lah dia buat 15 minit baru mula salah.